Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Cikgu Alias. So, hari ini kita dalam sesi, masih lagi kita teruskan dengan sesi PDPR, kelas online sepanjang PKP. Baik, hari ini kita akan sambung, iaitu darjah 5, pendidikan ibadat. So, hari ini, kita nak sambung tentang pengertian solat. Kita refer pada screenshot yang saya beri ini. Pengertian solat. Solat itu dari segi bahasa ialah doa. Iaitu kita nak mohon segala kebaikan. Baik, overall kat sini, apabila kita nak sesuatu, kita kena usaha, kita kena minta. So, jadi ia adalah doa. So, doa ni kepada siapa? Kepada Allah lah. So, jadi solat pun kita menyerah diri kepada Allah. So, jadi erti solat iaitu doa dan memohon kebaikan. Jelas Baik. Seterusnya, dari segi istilah ni apa anak-anak? Istilah ini pengertian yang lebih detail, lebih dalam. So, pengertian solat secara detail lebih lengkap ialah sesuatu perkara ataupun perkataan kita dan perbuatan yang tertentu dan ia bermula dengan takbiratul ihram iaitu Allahu Akbar dan disudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dinamakan solat. Sepanjang kita berdiri tegak, baca niat, kita berdiri tegak. Terus Allahu Akbar. Baca surah Al-Fatihah, rukuk, sujud. Akhir sekali sampailah dekat bagi salam. Itu adalah istilah dari segi istilah solat. Sebab apa? Dalam tu kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu doa. Baca doa-doa lain, baca Al-Fatihah, zikir dan sebagainya. Itu termasuk dalam doa. Baik, seterusnya kita tengok dekat sini untuk syarat wajib solat. Syarat wajib solat ini maksudnya orang-orang yang kena solat. Siapa orang yang kena wajib solat tu? Mestilah orang Islam. Kita Islam tak? Islam. Sebab kita dah mengucap 2 kalimah syahadah. Jalankan kehidupan kita sebagai orang Islam. Tu ciri-ciri orang Islam. Yang kedua, balik. Balik tak kita? Dah besar tak? Dah. So, jadi kita kena solat. Nak tahu balik macam mana? Lelaki dah sampai, dah khatan. Kemudian dah bermimpi, dah mengalami mimpi. Keluar air mani dan sebagainya. Perempuan dah datang, bulan dan sebagainya. Itu tanda-tandanya. So, ada soalan. Habis adik-adik yang kecil-kecil ni tak payah tak perlu solat cikgu. Dorang tidak, ada adik kita ni yang kecil-kecil tidak diwajibkan solat, tetapi kita boleh latih mereka. Tak wajib tapi ikut je tak apa, tak ada masalah. Begitu. So pendidikan awal lah maksudnya dekat sini. Baik, seterusnya kita refer dekat sini mestilah seorang yang berakal. Kita semua berakal tak? Berakal. So apabila kita semua berakal, bermakna kita kena solat. Begitu. Jelas anak-anak? Baik. Seterusnya, kalaulah contoh baby, adik-adik kecil kita tu, sebab itulah tidak diwajibkan, tapi boleh belajar. Contoh, nampak orang gila, so dia tak diwajibkan untuk solat. Sebab apa? Dia pun tak berapa betul. Tiba-tiba dia kata dia anak raja lah dan sebagainya. So tak berakal, so tak diwajibkan. Begitu. Seterusnya, suci daripada haid dan nifas. Haid ni siapa? Orang perempuan, dia dah datang haid. Tu. Lelaki ada haid tak? Tak ada. Cikgu saya tak semayang kalau darah ikut hidung. So, no, tak ada. Ini hanyalah kelebihan yang Allah beri kepada orang perempuan. Dia keluar haid. Sebulan dia ada keluar haid. Contoh begitu. Nifas. Nifas ni siapa? Ibu-ibu yang baru lepas melahirkan anak. Dari darah dia. Dah settle. Semua tu baru boleh. Dia dah mandi wajib. Dia boleh solat. Seterusnya, 5. Sejahtera panca indera. Sejahtera panca indera ni pastikan dia sihat tubuh badan lah. Itu ayat yang paling mudah nak difaham. Baik, seterusnya ni bonus untuk anda. Solat tidak wajib ke atas orang yang buta tuli. Sekalipun tidak bisu. Bermakna dekat sini kalau dia orang buta, dia tidak wajib solat. Tapi kebanyakannya buatlah sebaik mungkin. Yang tidak membebankan. Sebab apa? Solat tu penting. Solat tu lah nak jaga diri kita. Baik. Seterusnya, kita tengok dekat sini.
Ini dekat sebelah ni kita ada waktu-waktu solat. Kita nak semayang kena tahu waktu. Kalau tak tahu tiba-tiba pergi azan, lepas tu semayang. Jom semayang subuh pukul 5 petang. So tak boleh. Kena ada waktu yang betul. So kita tengok yang pertama waktu zuhur. Waktu zuhur ni bila? Apabila gelincir matahari dan berakhir apabila bayang-bayang sesuatu benda itu sama panjang dengannya. Awak pergi ambil, nanti ada tugasan awak pergi ambil batang kayu, awak letak. Lebih kurang dalam pukul 12 hingga pukul 2. Awak letak batang kayu tu, awak tengok. Kalau bayang-bayang batang kayu tu dengan kayu tu sama panjang, dah masuk waktu zuhur. Matahari betul-betul dekat tengah-tengah. Betul-betul tengah naik lah. Tapi sebenarnya dia bukan tengah naik tu. Dia dah nak beransur-beransur turun. Begitu. Waktu asar pula waktu bila? Waktu bermula apabila bayang-bayang sesuatu lebih panjang daripada alat pengukur. Waktu asar ni waktu matahari tu dah perlahan-lahan nak terbenam. Tapi belum terbenam habis. Dia lambat sikit lagi. Okay, waktunya sekitar pukul 4 suku sehinggalah pukul 6.30 begitulah lebih kurang. Okay, kalau letak kayu tu, batang kayu tu dengan bayang-bayangnya tu, okay, dia lebih panjang. Tadi zuhur dia sama panjang, ni dia lebih panjang. Letak kayu tu satu kaki, tapi bayang-bayangnya lebih. Tu dah masuk waktu asar. Contoh begitu. Maghrib pula, waktu bermula apabila matahari terbenam. Dah tak nampak dah matahari. Dah gelap dah sikit. Tu waktu maghrib. Isyak pula dah malam lah. Sekitar waktunya daripada lepas suku sampailah lebih kurang sampai tengah malam lah. Okay, waktu isyak ni panjang sikit. Baik, subuh pula saat-saat bermulanya fajar ataupun waktu matahari tu dah nak timbul. Tapi belum timbul lagi tau, dah nak timbul. Waktunya pukul berapa? Lebih kurang dari pukul 5.20 hinggalah pukul 6.40. Lebih kurang begitulah. Okay, so jadi kita ni kalau kita nak tahu senang je. Sekarang kita dilengkapi dengan ada surau masjid, ada azan lah. Tu dah bagi tahu hint. Ni dah masuk waktu. Kat TV pun ada kat handphone masing-masing pun ada. Itulah dia. Okay, pastikan masuk waktu baru kita boleh solat. Okay, jelas Baik, syarat-syarat sah solat ada banyak huraiannya, tapi saya ringkaskan, nanti kita masuk. Okay, lebih detail lah insya-Allah. Okay, sebab saya takut saya panjang sangat, nanti anda tak faham. Baik, syarat sah solat yang pertama mestilah suci. Suci ni apa dia? Suci daripada kekotoran, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar, hadas kecil apa dia? Buang air besar, air kecil. Okay, tempat solat kita mesti suci. Tak boleh tempat yang ada tai kucing, tai anjing, tempat orang pijak-pijak. Tak boleh. Pastikan bersih. In case kalau darurat, dah tak ada apa sangat, pastikan ada alas, awak yakin bersih, semayanglah di situ. Contohnya begitu. 2. Pastikan anda menutup aurat. Okay, lelaki ada aurat dia sendiri, perempuan ada auratnya. Sebab tu perempuan dia pakai telekung. Sebab apa? Muka dengan telapak tangan. Macam tu. Kalau lelaki auratnya pusat hingga lutut. Tapi takkanlah semayang pakaikan pelekat pusat hingga lutut semata-mata. Tidak. Okay, kena lengkap. Okay. Baik. Okay, ini huraiannya. Okay, untuk menutup aurat saya ringkaskan sahaja. Baik, kita tengok dekat sini. Okay. Yang ketiga, pastikan ianya mengetahui cara solat. Solat asar berapa? 4 rakaat. Solat subuh 2 rakaat. Bacaannya macam mana? Pergerakannya macam mana? Ikut imam macam mana? Jadi imam macam mana? Ikut imam macam mana? Dia tahu cara solat, dia kena buat. Okay, yang keempat, di tempat yang suci. Yang tadi itulah, pastikan tempat tu betul-betul tempat khusus untuk solat. Kalau darurat sangat, tu tak ada masalah. Kalau jadi askar semayang kat hutan, pastikan arahannya. Okay, pastikan tempat tu betul-betul bersih. Contoh. Okay. Baik, seterusnya. Yang kelima, mengetahui masuk waktu. Tadilah, dengan isyarat azan saja dah boleh semayang. Atau contoh awak ni masuk dalam hutan. Awak tengok keadaan matahari, awak dah ukur sebagainya, dah masuk yakin waktu masuk, awak dah boleh solat. Okey, dan nombor 6, benda yang paling penting, kena menghadap kiblat.
tengah semayang-semayang, pastikan betul-betul ada kiblat yang betul. Tak boleh suka-suka, alah saya nak tukar lah belah mana, alah saya nak tukar belah sini. Tak boleh. Pastikan ikut betul-betul ya. Okey, jelas Baik. Rukun solat, ni saya zoom. Rukun solat ada 13. Okey, yang pertama niat dalam hati, yang kedua qiyam ataupun berdiri tegak. Okey, lepas kita berdiri tegak, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni macam mana? Allahu akbar. Begitu tu. Seterusnya, qiyam ini dia bukan setakat berdiri tegak, dia kena menghadap kiblat, tak boleh goyang-goyang dan sebagainya. Bersedialah untuk solat. Okey. Baik, seterusnya yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Baca dengan betul. Okey, jangan laju-laju. Kalau ikut imam, hold dulu, dengar betul-betul, lepas tu baru sambung. Okey, yang kelima. Okey. Lepas baca, ini rukun Lepas tu, lepas kita baca surah Al-Fatihah, kita rukuk. Kemudian lepas rukuk, kita sujud. Lepas sujud, duduk antara dua sujud. Okey. Seterusnya, sampailah hinggalah akhir, iaitu salam dan memberi salam. Salam yang pertama dan akhir sekali tertib. Tertib ni apa dia? Semuanya mengikut susunan. Nampak? Saya dah besarkan susunan apa yang telah disebutkan. Lepas satu-satu. Tak boleh lepas rukuk, tiba-tiba awak lepas bagi salam, lupa sambung rukuk. Tak boleh. Okey, baik. Okey, sampai di sini dahulu untuk hari ini. Untuk video selanjutnya kita akan sambung di kelas yang akan datang.